Baik, Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini sebenarnya kita tak ada topik untuk BBMA hari ini. Cuma hari ini kita nak buat satu review. Saya nak buat satu review sebenarnya. Review ni dia teknik yang lain daripada BBMA lah. Sebab apa, ada yang saya tengok ada juga di kalangan daripada mereka yang WhatsApp saya, di Telegram saya, yang berminat juga nak tahu tentang macam naked chat kan. Okay. Sebenarnya saya terlanjur sebenarnya ada orang tanya. Jadi saya sebenarnya nak share dengan anda semualah satu indikator yang saya sedang kaji. Tidak bermakna teknik yang sebelum ni tidak bagus, tidak bermakna teknik sebelum tidak bagus, dan juga tidak berniat pun untuk kita membandingkan teknik-teknik sebenarnya. Jadi teknik terpulang kepada individu, terpulang kepada anda. Yang mana satu yang anda nak trade, silakan, tak ada masalah. Okey. Cuma saya nak sentuh bila sebab kadang-kadang kita faham segelintir daripada sahabat-sahabat kita yang masih lagi tidak dapat nak segmentkan pattern pemikiran itu. Sebab nak tengok 8 garisan itu saya bukan kata 8 garisan, saya katakan kombinasi 8 garisan itu memerlukan daya IQ yang sangat tinggi sebenarnya. Memerlukan daya IQ yang sangat tinggi. Jadi atas feedback sebegitu, dan juga termasuk juga saya kadang-kadang saya juga merasakan untuk segmentkan thinking pattern itu kadang-kadang agak lembab jugalah kan, sebab IQ kita tak ada tinggi mana. Tapi kerana itu saya membuat satu inisiatif mana ini bukan teknik pintu belakang atau jalan keluar bagi, no, this is not jalan keluar, and yet this is not a substitute kepada teknik-teknik yang saya share sebelum ni. This is a knowledge, okay. Ini adalah ilmu. So kita ada so sekarang ini beruntung kita ada 2 chapter. Okay, kita ada 2 chapter. So first chapter is BBMA, and the second chapter is bukannya naked chat totally 100% naked chat, tak, dia ada indikator. Okey, dia ada indikator juga. So mungkin bagi sesiapa yang agaknya terlalu berat bagi mereka untuk memahami BMA, mungkin you boleh try teknik yang saya share ini. Dan teknik ini simple, dia cuma pakai satu indikator je. Tetapi basic SNR you have to understand lah. Okay, you kena faham teknik SNR itu, sebab dekat situ adalah you punya signal sebenarnya. So siapa yang berminat boleh, saya cuba share link. Saya cuba share link untuk download indikator ni di bawah, di bahagian description. Okay, you boleh download. Tapi indikator ni hanya boleh pakai di PC sajalah, PC dan laptop. Okay, dia tak boleh pakai ke Android dia tak boleh pakai. Okay, so ini mungkin salah satu orang kata berita baik kepada anda yang selalu pening untuk mengikuti BBMA, kerana dia berat sangat. Saya faham sebab saya dulu pun macam tu juga, tetapi saya ambil masa untuk saya kaji. Okey, dan saya temui apa yang saya kaji. Okey, apa yang saya cari saya temui. Okey, itu yang saya kongsikan kepada anda. Tapi mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang masih lagi tidak dapat memahami.
tak apa, saya sediakan alternatif untuk anda. Okay, saya ni umpama tukang masak lah kan, kita masak, tiba-tiba masakan kita terlampau pedas. Ada beberapa yang tak makan kan, jadi saya masakkan yang lain. Ini adalah masakan yang lain untuk anda yang tak makan pedas. Okay, so ini adalah different chapter, masakan yang lain. Okay, untuk anda, alternatif kepada siapa yang berat untuk hadam BBMA. So this is lebih ringan. Okay, ya, kaedah ni lebih ringan. So siapa yang berminat atau siapa yang nak, dan saya cuba share lah dalam dekat link description bawah ni, you download saja. So from time to time kita akan elaborate in a different punya episode lah. Okay, kita tak akan samakan dengan episode Sembang Santai BBMA. Itu different itu different. So saya akan buat satu segmen yang lain untuk discuss tentang indikator yang simple ni, untuk bantu anda juga. So jom kita tengok. Okey tuan-tuan, kita tengok dekat skrin ini. Ini adalah indikator yang saya maksudkan. Indikator ni dinamakan sebagai pivot daily. Okey, pivot daily, dan saya dapat lihat bahawa tak banyak reference yang boleh kita dapati untuk indikator ini. Okey, cuma saya terpanggil untuk review sebab ada juga daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang minta alternatif. Kalau kita susah sangat ataupun sukar untuk kita memahami BBMA, apakah alternatif yang ada untuk mereka? Jadi saya sebenarnya dah ada indikator ni dah lama. Okay, even saya pun pernah pakai juga dulu. Cuma pada ketika itu reference untuk indikator ni tak banyak, jadi saya pun tak mahir macam mana nak menggunakan. Sebab apa, kalau you perasan, kalau korang perasan, beberapa rakan-rakan kita yang interpret indikator ni agak berlainan. Okay, jadi apa yang saya buat sejak kebelakangan ni, saya selain daripada BBMA, saya juga ada ambil kesempatan untuk study tentang indikator ini. Okay, siapa yang rasa nak try indikator ni boleh download lah. Saya akan sediakan download link. Siapa nak link untuk download boleh ambil dekat description. Install macam biasalah, masukkan dekat dalam folder apa, indikator anda. Caranya pergi ke file, open data folder, dan dekat situ nanti anda akan dapat lihat MQL ni. MQL ni, you double click dekat MQL ni, and then you akan nampak indikator. So you double click dekat indikator yang kita download tu, dia akan dapat macam gini. Dia punya file pivot daily, dia punya ni extension dia ex4 ni. Okay, you paste file ini dalam folder indicator. Okay, yang didapati dalam folder MQL4 ni. You download saja. Okay, so mudah saja. Okay, jadi kita berbalik kepada chart kita. So bila you dah tarik, so bila you tarik, you pergi sini, you ambil pivot daily. Okay, you ambil pivot daily ni, you tarik dekat sini, dan dia akan keluar dia punya box macam ni lah. So kalau macam dia normal, dia akan jadi macam ni. So line tu sama besar je. Tapi kalau macam saya akan pilih untuk saya besarkan garisan hijau ni. Kenapa garisan hijau ni saya besarkan? Sebab ini adalah level pivot.
Okey. Label pivot kerana label pivot ini adalah umpamanya seperti mid BB juga. Umpamanya seperti mid BB iaitu garisan pemisah di antara buy dan juga sell. Ini adalah garisan pivot. Okey. Dan di sini kita juga ada 3 garisan di bahagian resistance dan kita juga ada 3 garisan di bahagian support. Okey, garisan ni sebenarnya okey, saya akan cerita satu-satu lah. Nombor 1, garisan pivot level ni adalah garis pemisah di antara buy dan juga sell. Dan garisan resistance ini adalah zone-zone untuk kita mencari kejatuhan ataupun zone untuk kita mencari sell zone. Okey, untuk price jatuh. Dan level-level di garisan biru ini adalah zone-zone untuk kita mencari trend buy. Okey, kita mencari trend buy. Untuk trend buy ni semua ni, dia lebih kepada, dia ada 2. Satu untuk scalping boleh, scalping daripada atas sampai ke point of entry ni, sebab buy dia ada entry point dekat sini kan. Ataupun you nak masuk sebagai long term punya trend. Ini contoh paling mudah. Ini adalah buy. Okey. Dan support yang ada kat sini, you nampak support dua-dua ni adalah point of reference dia adalah di kawasan support di level pivot ini. So dia ada 2 garisan biru berhampiran sini sini sikit dan sini sikit. Ini adalah biru. Jadi dia perlu ada point of reference. So the reference dia dekat mana? So reference dia adalah di kawasan re-entry. Nampak? Sini satu, sini satu. Nampak? Dia ada 2 sini. Point of re-entry dekat trend buy. Begitu juga dengan trend untuk sell. You dapat tengok satu trend penurunan sell. Penurunan sell. Dan di sini ada kawasan price menghampiri kawasan zone untuk downtrend. Jadi reference untuk downtrend ni kat mana kita nak ambil point of reference dia? Dekat kawasan sini. Di kawasan re-entry yang sebelum ini. Okey. Begitu juga tuan-tuan, begitu juga dengan zone sell di sini. Point of reference dia adalah di kawasan, you tengok saja sebelah kiri, di mana kawasan yang diiktiraf level sebagai pivot untuk re-entry. Jadi ini adalah juga kawasan untuk re-entry ataupun kawasan untuk sell bagi penurunan major trend untuk sell. Okey. Kita mula sekali lagi Sekejap. Okey, baik. Pertama sekali, kita refer kepada garis pemisah untuk pivot. Garis pemisah untuk pivot. Syarat untuk trend bertukar daripada buy kepada sell ataupun daripada sell kepada buy adalah apabila candle yang cross sempadan daripada sell kepada buy, candle yang cross sempadan itu perlulah break mana-mana level previous high ataupun previous low sebelumnya. Barulah kita akan katakan arah itu adalah arah yang kukuh, yang valid. Jadi ini adalah arah yang valid. Kalau cakap arah kukuh nanti kan confused pula kan, macam teknik BBMA. Jadi saya tukarlah arah yang valid. Okey. Begitu juga
dengan candle sell yang cross yang melepasi previous support sebelumnya. Dia juga adalah arah yang valid. Okey. Ada juga situasi di mana candle yang cross tidak break mana-mana previous. Ada juga candle yang cross break previous, tetapi dia tidak long term. Sama juga dengan seperti ini. Okey. Ini adalah satu ilmu barulah. Kalau kita nak belajar SNR, kita boleh dapat tahu bahawa kalau dia nak cross untuk membuat bacaan ataupun trend untuk buy, dia perlulah break level tertinggi dan terendah sebelumnya. Okay, ini level paling tinggi. Setakat ni dia bermain di dalam. Selagi candle price bermain di dalam, dia akan sideways. Inilah ABC yang orang kata tu, ABC. Dia akan sideways. Sehingga apabila dia membuat breakout di kawasan ini, nampak? Breakout. Dan kebetulan bila yang candle ni breakout yang previous low yang level yang pertama ni, sebelum dia break level yang kedua, dia dah buat re-entry. Tu syarat dia. Bila candle break candle arah valid, dia akan ada re-entry point. Candle arah valid, dia akan buat re-entry point. So ini adalah entry point untuk trend untuk buy. Ini satu, ini dua, ini tiga, hampir-hampir. Kalau kita buka lower time frame, kita boleh nampak. Serupa juga dengan yang ini. So ini semua adalah candle arah, tuan-tuan. Kalau kita buka BBMA, ini 30 Jun 30 Jun H4, kita buka BBMA. Okey, 30 Jun H4, ini semua candle arah, nampak? Candle arah ni semua dia ada point of re-entry dia. Point of re-entry. Okay. Point of re-entry ni, inilah pivot level tu. Bermakna dia berada di kawasan keseimbangan yang paling rendah untuk trend buy. Sekiranya ini ada reversal lah, re-entry ini, re-entry ini adalah retracement. Sekiranya candle break di bawah pivot, bermakna sell bermula, betul. Cuma kalau sell itu tidak break di mana-mana previous support sebelumnya, kita akan dapat tangkap dalam kepala kita bahawa dia akan mencari support di bawah ini. Nampak? Bermakna ada arah baru turun di level pivot ini. Ada arah baru turun di level garisan pemisah di antara buy dan juga sell. Jadi dia akan mencari level support sini. Jadi bila umpama candle ni break mid BB ni dan dia turun, tetapi dia tidak buat arah sell. Dia mencari support untuk entry point untuk buy. Inilah kawasan ekstrim kalau bagi yang mereka menggunakan BBMA. Cuba kita tengok. Level ni dengan level ni. Kawasan ekstrim untuk BBMA. Okey. Kalau kita tukar balik lah.
Okey, nampak? Kita akan tahu, pertama dia bermain di kawasan support. So, kita dah ready untuk buy. Di sini. Super juga dengan sini, bermain di kawasan support. Macam mana kita nak buy? Okey, ini adalah major trend, H4 Sebab indikator ni kalau kita buka daily, dia akan dapat kosong. Okey, jadi bacaan dia akan bermula dari H4. Jadi H4 ni dia akan bagi tahu major trend, di mana point of re-entry dan di mana point support dan juga resistance untuk kita mencari point of loss volume, hilang volume dekat mana. Sebab tu dia naik, jadi dia dah sampai kawasan resistance dia. Ataupun kalau dia break, even kalau dia break pun dia akan buat re-entry, so dia mesti akan ada point of reversal dekat situ. Poin-poin inilah yang kita akan tengok di mana, tuan-tuan. Kita akan buka perlahan-lahan daripada H4, kita akan pergi kepada H1, kita akan dapat lihat memang boleh jelas dia melantun balik. Dan macam mana kita nak start entry? Okey, kita akan dapat entry point yang paling mudah, paling selamat di time frame yang paling kecil. Tengok di sini. Setelah dia sentuh level ni, kita akan dapat lihat satu candle yang break previous support. Ini tanda trend yang bermula. Okey, super juga macam ni. Selepas dia sentuh garisan ni, ada saja candle yang break previous support. Tapi saya nasihatkan, kalau nak tengok, paling mudah kita tengok dekat M5. Dekat M5 paling mudah. Dia tengok dekat sini, dia tak sentuh lagi, dia sentuh sini. Dia akan, kalaulah kita masuk dekat sini, katakanlah kita termasuk awal. Sebab banyak trader ni termasuk awal. Tak ada masalah, tuan-tuan. Selama mana dia tidak break di sempadan atas. Selama mana dia tidak break di sempadan atas ataupun di previous high yang berikutnya, maka sell signal sell di sini masih lagi valid. Masih lagi valid. Dan nampak terbukti lagi di sini. Jadi TP kita terpulanglah. Nak TP dekat garisan yang bertentangan paling hampir boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita kena lihat trend kita di mana. So ini adalah point untuk mencari re-entry. So kita akan target di pivot. Okay, tapi kata ada terlajak. Dia terlajak pula. Dia terlajak. Kita TP dulu, tak ada masalah. Cuma kita nak dapatkan point yang paling rendah. Okay, point yang paling rendah. Kat sini. Kita dah masuk. Okay, ni point paling rendah support ni. So masa bila kita nak buy balik? Kita boleh buy dekat sini, nampak? Dia dah break previous low. Setelah sentuhnya garisan biru ni, ini signal kita yang pertama ni. Ni tanda awal signal dia. Jadi bila dia sentuh, dia dah ada previous high, dia break. Selagi dia tidak break point of support yang paling rendah ini, dia akan naik. Boleh je TP. Okay, tengok mana yang jatuh. Mana yang jatuh tadi Yang jatuh ni, okay. Kat sini. Dia jatuh sampai point biru ni. Walaupun dia tak sentuh ni, tuan-tuan Kita tengok macam mana kita nak masuk. Dekat sini dia punya point of re-entry dia. Support dia okay. Dia boleh break di kawasan ini, tapi kita tak nak ambil yang ini. Sebab point dia tinggi, kita akan ambil di kawasan ini. Ini adalah confirmation kita. Ini adalah confirmation kita. Kalau nak ambil point ni, bagi saya agak risiko. Risiko sebab apa? Mana ada previous support dia cuma ini adalah candle reverse. Jadi kita tidak ada point of reference untuk previous high. Jadi kita ambil point ni, dia break, kita dah boleh scalping. Kita boleh scalping dekat sini. Okay, tapi katalah kita nak follow major trend tadi kan. Kita dah boleh follow major trend. Dekat sini kita dah boleh naik dekat pivot.
TP kita tu dekat kawasan pivot. Okay, jom kita tengok. Lepas kat pivot apa dia buat? Selepas kat pivot ni, apa dia buat? Keesokan harinya. Dia mencari support sehinggalah dia break. Dia break. Barulah dia naik atas. Okey. Selama mana kalau kita nak refer, kalau kita nak refer macam mana kita nak tahu selagi dia tak break ketinggian yang paling tinggi ni, dia tidak akan naik. Dia tidak akan naik. Paling mudah untuk faham. Selepas dia break ke atas, baru dia akan bagi point of re-entry. So ini paling mudah. Bagi saya paling mudah untuk tuan-tuan faham lah. Dan saya dah test juga sebenarnya. Tapi syarat mesti sama. Dekat point of buy ni, dekat area zone buy, zone sell ni, kita perlu cari candle yang break previous low dan juga yang break previous high. Itulah tanda trend bermula, dan kalau ikut BBMA, itulah candle arah kukuh. Kebiasaannya candle yang break di mid BB membuat arah kukuh, dia akan break point of reference sebelumnya. Tengok arah kukuh, dia break. Tengok ni arah kukuh, dia break. Okay, mana lagi arah kukuh? Nampak ni arah kukuh. Dia break level mana? Ni, level ini dia break. So, bila kita dapat ni, satu lagi contoh. Support, arah kukuh. Break, dan dia continue break. Yang kedua, dia akan continue untuk buat trend untuk sell. Sehinggalah dia sampai di level previous support sebelum ni, dan situlah dia buat MHV, tuan-tuan. Okay. Jadi, sebab itu, bila kunci dia, bila kita faham BBMA ni, bila kita buka even kita buka naked chart ni pun, kita akan automatically kita dah boleh dapat anggarkan MHP ada arah baru. Okey, macam ini. Okey, ni mesti arah kukuh, ni mesti MHV. Kalau naik memangnya mesti momentum, turun membuat re-entry dan tidak melepasi buat MHV, dan turun membuat ekstrim. Dalam kepala kita ni, kita dah boleh nampak bayangan-bayangan BBMA yang kita pelajari sebelum ni. Kita dah nampak. Cuma kalau daripada BBMA kita nak terus kepada advance sebagai naked, memang memerlukan lompatan yang agak jauh. Okey, jadi sebab itu saya lebih suka untuk memperkenalkan tuan-tuan kepada indikator pivot level ni. So strategi pivot ini dia lebih clean, orang kata. Kita punya chart kita lebih clean. Dia ada line dia sama juga, cuma dia tak bersilang-silang, bersimpul kat sini, berlanggar-langgar habis ni, tak ada. Dia punya tempat dekat atas, tempat atas, bawah, tempat bawah, di pertengahan, tempat pertengahan. Sampai saja candle di kawasan-kawasan zone-zone yang tertentu, kita lihat apakah pattern-pattern yang setup yang dapat kita lihat di time frame yang kecil. Okay. So tuan-tuan, ini adalah orang kata apa, saya punya
inisiatif lah untuk bantu sahabat-sahabat kita yang agak berat untuk memahami BBMA tetapi ingin buat chart. So you nak trade in the simple way. So untuk trade in the simple way, so ini adalah caranya. SOP-nya kena ingat. Itu saja SOP dia. Candle yang cross, garis pemisah di antara buy dan juga sell, perlulah break previous high ataupun low yang berikutnya. Contoh kalau macam ini dia dah break, katalah kita tak perasan. Kita tak perasan rupanya ini adalah point of buy, tapi kita pergi ingat sell. Tak apa, kita tak masuk sell kat sini. Kita akan masuk sell dekat atas sini, dekat zone entry point ni. Jadi bila kita masuk dekat sini, sebelum kita masuk dekat sini, kat sini, kita buka time frame kecil, kita mesti akan dapat lihat, ada tak setup untuk sell? Ada tak? Dia dah pegang zone entry kat sini, pivot level. Ada tak candle yang break previous low? Tak ada. Jadi tak ada entry kat situ. So kita dah selamat. Tak ada entry dekat situ. Ini super juga macam full setup. Kalau tak ada full setup dekat time frame kecil, you refer time frame besar, zone entry tu dia tak akan valid. Ini bagi tu zone. Ini dia bagi tahu permulaan trend, tetapi tidak ada permulaan trend untuk sell. So you tidak ada entry. Melainkan you masuk entry awal, you harap kena jatuh, teknik harapan. Itu lain cerita lah. Itu saya pun tak boleh tolong. Itu saya pun tak tolong. Tapi inilah antara yang saya nak share dengan anda semua. Basically bila you tengok apa yang saya kongsikan pada hari ini, walaupun dia tidak ada kaitan dengan BBMA, berapa ramai yang tengok video saya kali ini, berapa ramai yang tengok pergerakan yang saya tunjukkan itu, mereka boleh gambarkan BBMA itu sendiri dalam kepala. Berapa ramai yang boleh tengok, oh ini point of re-entry, ini candle arah, and then oh ini mesti MHP ataupun extreme. Pasal dia jauh dia mencari support ataupun resistance yang sebelum ni, reference dia dulu. Berapa ramai yang boleh buat macam tu? Kalau anda boleh buat macam tu tuan-tuan, anda dah boleh dikategorikan sebagai hampir memahami BBMA, dan BBMA itu berada di dalam jiwa anda. Mana jiwa BBMA. Jadi mudah untuk anda trade. You boleh penetrate basic dalam BBMA itu. You boleh masukkan dalam mana-mana chart, pattern, strategi lain-lain. Semua sama je. Semua sama tuan-tuan. Ini adalah cara. Maknanya kalau you boleh faham BBMA, you boleh faham semua strategi. You boleh faham semua trade strategi. Semua you boleh faham. Tetapi kalau you tak boleh memahami BBMA, you boleh cuba start dengan kaedah yang macam gini, yang lebih mudah. Tetapi mesti tahu di mana previous high dan juga previous high dan resistance dan support yang perlu kita break untuk memvalidkan trend yang baru itu, pertukaran trend yang baru itu. Bila kita fail dalam bab resistance dan juga support, you bagi indikator apa pun memang tak boleh nak trade tuan-tuan. Sebab itu bila you tengok macam ini, you buka time frame kecil 15 minit, 5 minit, you akan dapat, you still akan cari candle yang break previous low ini. Barulah dia start downtrend yang kukuh. Downtrend yang kukuh. Jika tak ada, mana buy trend masih lagi kuat. Dan juga support ni dah masuk, dah entry buy. TP dah pun. Baik tuan-tuan. So saya rasa ini saja saya punya video kali ini. Mungkin sebab ramai yang minta nak dengar suara, rindu kepada suara saya rasanya. So saya share kepada anda, minta maaf lah saya share satu video yang baru. Tetapi saya harap dapat buka minda anda semua dalam trading. Okay, dapat buka minda anda
general overview of trading. Maknanya kalau kita tengok bibit, arah buy ni bukannya semuanya buy selama-lamanya. Dia ada point of reference yang perlu kita refer. Ada point yang perlu dia break, ada resistance yang perlu dia break untuk dia continuous buy. So ini adalah basic. So saya harap sesiapa yang tak faham BBMA, bila tengok pattern yang saya tunjukkan ini, harap-harap dia boleh mudah untuk memahami. Harap dia boleh lebih mudah untuk memahami, sebab ya ini lebih tersusun dia punya garisan dia. Okay. Tak apa, tuan-tuan yang pernah try indikator ni boleh share komen-komen anda semua sebelum ni, macam mana anda baca. Sebab saya tengok dalam reference YouTube banyak versi, banyak version, tetapi tak semua version itu penerangan dia itu adalah kukuh dan juga logik, rational tu tak ada. Jadi saya terpaksa buat video ni supaya saya pun boleh refer juga. Ini adalah chart yang saya guna kalau saya nak scalping. Saya jarang guna scalping dekat BBMA. BBMA hanya untuk long term trend, major trend saja. Tapi kalau saya nak scalping dalam 5 minit macam tu, ambil dalam 10-20 pip, saya akan gunakan kaedah macam ni. Lebih mudah untuk saya faham. Kepala otak saya lebih mudah faham. So itu saja perkongsian kita pada hari ini. Diharapkan tuan-tuan mendapat manfaat. Sekiranya ada soalan, bolehlah Telegram saya, tak ada masalah. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.